Bagaimana Anwar Ibrahim? Ni saya nak tambahkan lagi kekaguman tuan-tuan dengan Anwar Ibrahim ni. Saya nak tambahkan lagi kekaguman tuan-tuan dengan Anwar Ibrahim. Uish, ini Anwar Ibrahim. Okey. Kan saya kata tadi bahawa Anwar Ibrahim antara orang yang awal membawa idea perbankan Islam. Bukan bank, Islamic finance. Keuangan Islam di Malaysia, dan Malaysia lah. Ada satu artikel yang ditulis oleh Introduction to History of Islamic Banking in Malaysia. Ini satu artikel oleh Sulaiman Abdullah Saif Al-Nasir dan Datin Dr. Jorah Muhammad tahun 2013, artikel publication 2013, menyatakan antara lain, dia kata, to review the historic of Islamic banking in Malaysia. Okay, kemudian ditulis kat sini, article ini shows that Malaysia was of the first countries to make a systematic planning approach to develop the Islamic finance in the region. Di dalam kawasan kita, region kita ni, Malaysia adalah yang pertama. Of course, perbankan Islam ni bukanlah yang pertama diwujudkan. Sejak tahun 1963, kalau tak silap saya, ke 1970-an, Pakistan dah buat. Tapi bukan negara dia. Dia ada satu individu yang buat. Dia buat bank Islam. In fact, kalau saya baca dengan sejarah bank Islam kat sini kan, banking, it was like Muhammad Navid, it is argued that the fundraising business of Zubair Ibn Al-Awam were practically a banking with zero interest. Itu dekat Pakistan, early banking. Itu tahun 60-an dia buat. 20th century, 1950s dah buat dekat Egypt. Ada bank. Tetapi yang menariknya adalah yang awal. Okey, yang awal saya bawa dekat sini Okey. Okey. Saya buat ni. Supporting institution, the Islamic Interbank Money Market was established by Bank Negara Malaysia on 3rd January 1994 and has developed an instruments to manage the liquidity needs of the Islamic financial institution, funding and adjusting portfolio over the short term. The Islamic Finance Services Board was founded 3rd November 2002 at Kuala Lumpur by Central Bank of Bahrain, Iran, Kuwait, Malaysia, Pakistan, Saudi Arabia, Sudan along with Islamic Development Bank. Tetapi Islamic Interbank Market established by BNM on 3rd January 1994 and has developed instruments to manage the liquidity needs of the Islamic financial institution. Saya nak tanya tuan-tuan, 1994, siapa Menteri Keuangan? 1994, saya tanya tuan-tuan, siapa Menteri Keuangan? Saya nak biar benda tu sink in. Masa dia bawa idea ni tuan-tuan, Hadi cakap apa? PAS antara yang tak setuju dan menentang idea tersebut. Islamic banking, Islamic finance. Dan dia juga, Anwar Ibrahim juga yang membawa idea takaful di dalam Islam. Saya ingat lagi tahun 90-an tu juga, atau 80s atau 90s macam tu. Idea takaful, masa tu saya mula-mula dengar perkataan takaful. Apa takaful ni? Dan saya nak bawa tuan-tuan ni, dia adalah penasihat World Development. Saya dah sebut semalam kan, antara orang yang memansuhkan hutang negara dunia ketiga. Ni sajalah saya nak tunjuk tuan-tuan ni. Supaya berdarah hidung dan telinga walaon kan. Incoming boost talks begin. Ni tahun bila tuan-tuan? Ini April 28, 1998. Banks World. Saya baca. Presiden James Wolfenson and Development Committee Chairman Anwar Ibrahim both pointed the urgent needs for the World Bank to increase its income. Ni tuan-tuan. Pengurusi the Development Committee Chairman, pengurusi pembangunan komiti pembangunan World Bank. Dan World Bank memanggil juga, ni nombor 7 ni, siapa nama dia? Dr. Anwar Ibrahim delivers the Presidential Fellow Lectures. Ini bila? Tahun 2006. Jun 2006. Saya nak biarkan telinga walaon dan hidung dia berdarah.
This is a prime minister dan dialah kalau tidak kerana Anwar Ibrahim yang mencetuskan Universiti Islam Antarabangsa tahun 1983 ke 85 masa dia Menteri Pendidikan. Kerana pada waktu itu sudah ada perbincangan untuk nak bercakap tentang Islamic Finance. Tetapi tak sampai lagi. Jadi UIA diwujudkan antara lain mengkaji tentang Islamic Finance. Bila dah ada kajian, dah ada ilmu, in 1994, kita wujudkan Interbank. Islamic Interbank. Melalui idea Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam tempoh berapa tahun? Almost 10 years. 2 penggal. So, kalau itu berlaku, bayangkan apa dia boleh buat dalam negara ini. Sekarang ni dia sudah jadi Perdana Menteri. Itu dia Menteri Pendidikan dengan Menteri Keuangan. Timbalan Perdana Menteri. Bayangkan dengan segala teknologi yang kita ada. Dengan itu zaman itu tuan-tuan, GDP kita mungkin dalam lingkungan, I don't know, tak sampai pun 40 billion, I think around 40-50 billion, I don't know at that time. Sekarang ni GDP kita trilion. Dengan segala sumber yang ada sekarang ini, segala kepakaran yang ada. Dan kita sudah mature dalam banyak benda. Bayangkan dalam 10 tahun ni, saya tak sabar nak tengok. Kalau bolehlah saya fast forward je masa ni. Apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh bawa single-handedly sebagai Perdana Menteri Keuangan, Timbalan Perdana Menteri, dan juga sebelum itu Menteri Pendidikan. Itu saya tak cerita yang lain tadi tuan-tuan. Itu saya boleh cerita yang lain. Yang ini. Amanah Ikhtiar Malaysia. Tuan-tuan cuba kaji Amanah Ikhtiar Malaysia. Daripada satu paper, kalau tak silap saya, kajian dekat Pakistan mengenai mikrokredit kepada golongan-golongan miskin. Teruskan. Hashtag PMX. Okey, semua tulis. Hashtag PMS. PMX pula. PMS tu lah maksud dia. Hashtag PMX. Saya punya lidah ni rasa. Saya tak boleh nak ni lah tuan-tuan. Kenapa saya bercakap 2-3 malam ni tentang benda ni? Kenapa kita bercakap masyarakat madani? Kenapa Anwar... Perkataan masyarakat madani, civilized society, civil society ni, bukan benda yang Anwar baru cipta semalam. Saya dah sebut dah. Benda ni dia dah fikirkan bertahun-tahun. Dia dalam penjara tu, ingat dia main-main ke? Dia dalam penjara tu dia fikir. Kalau aku jadi Perdana Menteri, apa aku nak buat? Dia dah fikir. Dia umpama chess player. Saya selalu refer chess sebab saya main chess kan. Terima kasih. Oh, PMX. Oh, penuh sekarang ni. Dia refer. Kenapa dia dah rangka dah. Apa move dia nak buat? Sebab tu bila dia masuk sebagai Perdana Menteri, dia dah tak janggal. Dah tak canggung. Kita nak pastikan bahawa pemimpin yang nak membawa kita ni adalah pemimpin yang sebenarnya, yang mampu nak bawa kita, yang mampu nak bawa kita keluar daripada kemelut. Tuan-tuan, tidak pernah dalam sejarah, kecuali zaman Anwar Ibrahim, kita surplus. Ada yang tanya tadi, apa pentingnya surplus tu is? Bila kita ada surplus, pertama menunjukkan management account kita bagus. Yang kedua, surplus ni bermakna pendapatan lebih daripada perbelanjaan. Kita ada extra untuk kita invest. Yang ketiga, kita punya, masa itu, GDP growth kita, 8%. Kita tak pernah lagi capai 8% kecuali zaman Anwar Ibrahim jadi Menteri Keuangan. Bayangkan, dia Menteri Keuangan dan Perdana Menteri, tuan-tuan. Dan Perdana Menteri. Sebab itu, Anwar Ibrahim kita bagi exception. Kalau biasa, kita tak nak Perdana Menteri pegang jawatan Menteri Keuangan. Tetapi yang ni exception. Kita bagi pengecualian. Sebab kita tahu, kalau dia bawa nadi dua ini, Menteri Keuangan dan Timbalan dan Menteri Keuangan dan Perdana Menteri, dan Menteri Ekonominya Rafizi, kita bukan naik kapal tongkang. Kita naik speedboat dalam ekonomi kita, insyaAllah. Tetapi, kita ni, tuan-tuan, puan-puan yang tengok semua ni, share, like saya, like, subscribe, share live. Kenapa aku nak share live kau? Kenapa nak retweet live kau? Kenapa? Sebab Anwar nak bergerak ke depan, dia ada musuh-musuh, ada tikus-tikus, ada lipan-lipan yang sekarang nak menyerang daripada tepi ni. Walaupun dia giant, lipan-lipan dan tikus-tikus ni kecil-kecil, bagi dia tak ada benda lah. Tetapi kalau dia comes in thousands. Oh, baru-baru ni ada Majlis Pembenaran keluarkan, kalau tangkap seekor tikus RM3. Kalau kita tak halang,
Seekor dua boleh lah dia nak adapt. Tapi kalau beratus-ratus ribu, kalau kita sebagai orang biasa ni tak halang, dia punya objektif mata dia, narrow fokus dia sekarang ini nak memajukan negara. Tetapi ni yang dok-dok, yang pik-pik, yang red-red, yang lipan-lipan bara tu semua dok nak pergi serang dia. Takkan tu pun dia nak pergi halang. Kita punya kerja lah nak kena bantu ni. Thank you geng-geng yang ada dalam TikTok, yang ada dalam FB, dalam YT, dalam Insta, dalam Twitter. Semua. Saya tak larat nak jaga semua akaun tuan-tuan. But what you have done, terima kasih saya ucapkan. Kita ada masa lagi. Dan bila kita berjaya buat semua ni, saya kata kita, orang Anwar Ibrahim tak perlu ingat nama kita pun. Dia tak perlu kenal kita pun. Tetapi sekurang-kurangnya, bila berjaya negara ni satu hari nanti, mana tahu tiba-tiba mata wang kita dengan USD, dengan Singapura, dengan Brunei balik satu one-to-one kan. Mana kita tahu, tak mustahil. Pada masa itu, kita boleh kata pada anak cucu cicit kita, atuk dululah yang pergi membantu dan berjuang secara social media. Lawan, tetap lawan. Oh, betul. Sekurang-kurangnya. Ni kadang-kadang tuan-tuan saya tengok kan. Alamak. Bukan marah, tak marah. Tak marah. Kadang orang kata, marah is ni. Nak like kita punya live pun takut. Dah jadi kerajaan dah kita ni. Nak like, nak share pun takut tuan-tuan. Aduh. Tapi tak apalah. Sekurang-kurangnya yang ada menonton saya ni tak takutlah.